Bahasa itu saya sebut, kalau kita nak mencari sejarah, memang terlalu banyak benda yang dah tak sesuai dengan sekarang. Saya ambil contoh lain. Kita orang Melayu menggelarkan hari Ahad ni hari Minggu. Minggu ni asal pada mana? Dia asal daripada bahasa Portugis, iaitu Domingo. Domingo ini hari Tuhan. Yang mana dulu zaman Melaka hari Ahad, orang-orang akan pergi berjumpa dengan Saint Domingo di gereja untuk semayang. Jadi akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 diringkaskan hari Domingo itu menjadi hari Minggu saja. Maka kalau tuan-tuan sensitif juga dengan sejarah, tak payah pakailah hari Minggu. Domingo, Minggu. Apa lagi? Sembahyang. Perkataan sembahyang ni mana ada dalam istilah bahasa kita? Sembahyang ini diambil daripada agama Kapitayan. Kapitayan ni agama kuno orang Jawa dahulu, yang mana mereka menyembah satu Tuhan, yang mana Tuhan ini Sang Yang Toyo namanya, atau Sang Yang Taya. Sang Yang Toyo ini adalah Tuhan yang tak kelihatan. Toyo tu mana surung, hampa, kosong. Berdasarkan doktrin Kapitayan dipanggil Tan Kenong Kinopongoyo. Tuhannya itu enggak kelihatan, enggak boleh digambarkan, enggak bisa digambarkan. Datang Wali Songo, dia ubah alang kepalang Tuhan dia tak nampak. Kita masuk doktrin Islam, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu juga Tuhan yang tak berbentuk, tak berupa. Sembah Allah aja. Jadi sembah Allah sebab Tuhan yang tak kelihatan. Maka ritual ibadah itu kekal dijadikan sembahyang. Sembah siapa? Yangnya mana? Sang Yang Toyo. 8 Wali Songo protes. Kata mereka, Sunan Kalijogo, kau jangan pandai-pandai. Dalam bahasa hadis disebut solat, yang ente panggil sembahyang apa hal? Dia syaraf. Tuhan yang enggak kelihatan gini. Panjang ceritalah. Sampai sekarang kita panggil sembahyang. Tapi kalau dari sudut sejarahnya, tuan-tuan pun tak selesa nak panggil sembahyang. Tapi itu sejarahnya. Dan sejarah kita tak boleh ubah. Begitu-begitulah dia. Puasa. Mana ada dalam bahasa Arab? Puasa. Kaji dari sudut sejarah. Apa makna puasa? Posa dino pitu. Posa dino pitu. Yoga amalan Kapitayan. Ini panjanglah hilang cerita New Year kita ni sekarang. Aku nak cerita ke tradisi Jawa yang lama-lama. Hadirin hadirat sekalian, marilah kita berada di pertengahan. Kita tidaklah excited sangat nak sambut 2023 ini, tidak. Tetapi kita nak menanamkan semangat baru untuk menempuh hari-hari yang baru. Sebab tahun baru ini adalah suatu gerbang pergantian waktu yang akan selalu dilalui oleh setiap manusia sepanjang umurnya. Dalam kita menghadapi tahun baru, sudah pasti di depan kita dibentangkan dua pilihan dalam kita nak menyikapi pergantian demi pergantian masa ini. Pilihan pertama, adakah kita nak terus hanyut terseret oleh derasnya arus perubahan zaman tanpa berpegang kepada apa-apa pegangan yang kokoh? Ataupun pilihan kita yang kedua, biarpun arus perubahan zaman begitu laju, tetapi kita memiliki satu pegangan yang kuat, prinsip yang teguh, peribadi yang hebat, yang takkan mengganggu prinsip-prinsip hidup kita. Mana satu pilihan kita? Sebab itu sepanjang tahun 2022, kita telah menyaksikan pelbagai perkara. Ada orang mencipta kejayaan, ada orang yang jatuh kepada kegagalan, ada impian yang dapat dicapai, ada impian yang akhirnya bertukar pula menjadi mimpi-mimpi ngeri. Semua kita menghadapi asam garam 2022. Yang mustahak, marilah malam ini kita berdamailah dengan takdir. Kita tutup buku lama, kita buka buku baru. Move on. Let bygone be bygone. Apa yang dah berlaku, berlakulah. Kita hadapilah. Buka cerita barulah. Dalam istilah agama, inilah yang dipanggil redha.
Redha ni payah tuan-tuan. Redha ni payah. Ada orang masih belum boleh move on lagi. Mengomel siang malam pagi petang, tak selesai-selesai. Sebab itu datang dalam satu bidang ilmu tasawuf ini dia panggil redha. Dia redha ni kata ulama dia asal daripada perkataan radiya yarda ridwanan. Maknanya redha ini senang, suka, setuju, puas, rela. Manusia kalau ada sifat senang, suka, setuju, puas, rela, banyak masalah akan selesai. Sebab itu kalimat ar-ridha kata para ulama, dia lawan dari perkataan as-sukht. Sukht maknanya marah-marah. Sukht maknanya tak puas hati. As-sukht maknanya tidak suka dan tidak sokong. Justru redha dalam Al-Quran disebut berulang kali. Kata ulama yang buat kajian, kalimat redha cukup banyak digunakan di dalam Al-Quran dalam pelbagai bentuk derivasinya sampai mencecah 73 perkataan. Ada derivasi redha ini yang paling banyak disebut radu. Mana apa artinya? Redhalah kamu. Itu boleh rujuk dalam surah Al-Ma'idah ayat 119, surah At-Taubah ayat 58, 59, 58, 59, 87 dan 93. Begitu juga dalam surah Yunus ayat yang ke-7, surah Mujadalah ayat yang ke-22 dan juga dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Radu, redhalah kamu. Sebab itu redha dia adalah disiplin dalam ilmu tasawuf. Orang kalau nak belajar tentang redha, dia kena belajar tasawuf. Sebab tasawuf ini adalah disiplin yang mendidik dan menundukkan nafsu. Dia manusia ni, level nafsu manusia ni berbeza-beza. Ada orang nafsunya dia panggil nafsu amarah. Orang nafsu amarah ni bagi dia baik dan jahat sama saja. Mana kalau kita terperangkap di dalam kitaran ini, kita nafsu amarah. Baik dan jahat sama. Bahkan orang yang nafsu amarah, dia tak menyesal pun kalau buat jahat. Bahkan dia rasa gembira dan lega kalau dapat buat jahat. Contoh, dalam Quran ada ayat wailul likulli humazatil lumazah. Cilakalah, ni Allah Taala sebut, cilakalah orang yang mulutnya tak ada insurans. Maki, hamun, mengumpat, mengata, bantai, itu kan haram. Tapi bagi orang yang banyak nafsu amarah, sehari dia tak bantai orang, demam dia. Dan kalau dia dapat kecam orang, gembira dia. Oh, suka. Itu nafsu amarahnya tinggi. Bagi dia dosa dan pahala sama. Gembira pula buat kesalahan dan tak menyesal. Itu nafsu amarah. Bagaimana nak dikurangkan? Kena zikir banyak. Zikir, 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 zikir. Sampai jadi nafsu lawamah. Orang nafsu lawamah ini pula, bila dia buat kesalahan, dia menyesal. Dia mengata orang misalnya, dia cakap orang ni bodoh, dia cakap orang ni, lepas tu dia menyesal, kenapa pula aku cakap benda begitu. Dia sedih, tapi esok buat lagi. Tahanlah daripada kategori pertama tadi. Rasa lega pula kalau dapat buat jahat. Yang ini menyesal. Tapi esok buat lagi. Ini yang jenis keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara. Nafsu lawamahnya tinggi. Kita drill lagi, bagi dia zikir lagi, zikir, tarbiyah, sampai jadi nafsu mulhamah. Mulhamah ini orang yang dah mula diberi hidayah, petunjuk nak jadi baik. Tetapi dia belum boleh jadi baik sebab dia masih berada di sempadan, border saja. Orang yang dalam border ini tak boleh tenang lagi. Dia masih dalam 50-50. Baru dia beri ilham. Kalau dia masuk kawasan selamat, barulah betul-betul dia selamat. Maknanya dia masih ada tarikan untuk balik kepada sejarah dia hak dulu-dulu. Masih border lagi. Belum cukup. Drill lagi. Tok Guru akan suruh zikir lagi. Zikir. Sampai jadi nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni apa artinya? Tenang.
Maknanya orang dah sampai nafsu mutmainnah, dia dah tenang, tak tergugat hidupnya dengan kesenangan atau kesusahan. Begitu tenang sehingga dia tak digugat oleh sihat maupun sakit, hinaan ataupun pujian. Bagi orang yang berada pada tahap nafsu mutmainnah, pujian atau hinaan sama saja, tak ada masalah. Orang buat live Facebook misalnya, orang tunjuk like, dia okey. Orang kecap pun dia okey. Lantak kau orang lah. Kau nak begini ke, jari begini ke, kau nak keluar gambar, keluar api marah ke, bantai lah. Dia dah tak rasa apa-apa. Sakit, sihat, sama. Pujian tak berbunga, dikeji tak terasa sakit. Tak ada lagi perasaan marah ataupun dendam. Sebab dia dah tenang, mutmainnah.